Sayang kumbang mencari makan, terbang tinggi di tepi kali. Salam sejahtera saya ucapkan, moga diiring restu ilahi. Yang dihormati, pensyarah yang pastinya cerdik lagikan bijak, ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Forum 1 Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang saya kasihi sekalian, syukur kepada Tuhan kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Saya, Bavitira, anak perempuan QMAS, akan bersama-sama anda semua untuk mempengerusikan forum kita pada hari ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik dan anggun, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk bual bicara forum remaja kita pada hari ini. Mauduk forum kita berkisar dengan tema hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang tidak boleh dipisahkan dan kebebasan yang layak bagi setiap insan sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut menjamin maruah dan harga diri insan manusia serta menggalakkan kebaikan insannya. Hak asasi manusia berbentuk sejagat, tidak boleh dipisahkan dan saling bergantung. Asasi bagi setiap hak asasi manusia ialah kefahaman bahawa setiap insan manusia mempunyai maruah dan harga diri. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mendokumentkan hak-hak asasi manusia yang patut dimiliki oleh setiap insan manusia di dalam pengisytiharan hak manusia sejagat UDHR untuk memastikan maruah dan harga diri manusia adalah dihormati dan juga dilindungi. Hak asasi manusia difahami umum sebagai prinsip-prinsip asas dalam kehidupan berpolitik sesebuah masyarakat seperti hak bebas mengeluarkan pendapat, menganuti sesuatu agama, bergerak dan lain-lain. Menurut Nur Rahian Zakaria 2007, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia SUHAKAM Suhakam contohnya menghadapi masalah definisi konsep hak asasi manusia. Bagi menyelesaikan kecelaruan konsep hak asasi atau hak asasi manusia, terdapat dua sumber yang menentukan praktik hak asasi manusia, iaitu Deklarasi Hak Asasi Manusia DUHAM atau Universal Declaration of Human Rights UDHR dan Perlembagaan Persekutuan. Namun, Suhakam dipersoalkan pula kredibilitinya dalam memperjuangkan hak asasi manusia kerana apabila Suhakam menjadi DUHAM sebagai rujukan, ia tertuduh mementingkan hak individu dan bersikap kebaratan. Jika Suhakam menggunakan Perlembagaan Persekutuan pula, ia akan dituduh mengabaikan hak-hak individu. Konsep hak asasi boleh dibahagikan kepada dua, iaitu hak semula jadi natural rights dan hak sivil civil rights. Hak semula jadi merupakan hak manusia yang ada secara automatik sejak mereka lahir. Menurut John Locke, hak semula jadi bagi manusia ialah hak kepada hidup bebas, anggota badan dan harta. Hak sivil pula ialah hak yang diperolehi seseorang warga negara bagi sesebuah negara melalui kuat kuasa undang-undang. Contohnya, seseorang rakyat Malaysia yang berumur 21 tahun memiliki hak untuk mengundi apabila mencapai tahap umur tersebut. Tak tumbuh, tak melata, jika tak sungguh kami tak kata. Terlalu asyik saya berbicara tentang hak asasi manusia, saya terlupa sehingga terlupa memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik dan sungguh jelita pada hari ini. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudari Anis Husnah yang merupakan ahli panel yang pertama. Cantik dan murah dengan senyuman. Selamat datang saudari. Apa khabar saudari? Salam sejahtera, saudari moderator yang segak bergaya. Terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan serangkap pantun. Masuk hutan mencari cendana, tersepak akar, batang berduri. Teman ingin mulakan bicara, Anis Husnah nama diberi. Dengan rasa syukur, saya ingin berkongsi secebis ilmu buat warga dewan yang amat saya hormati. Tajuk yang dibawa hari ini tidak lagi suatu perkara yang asing,
iaitu berkenaan hak asasi manusia. Kami akan mengupaskan tajuk ini dan diharapkan agar warga Dewan dapat menelusuri setiap bait kata yang dikongsi pada hari ini. Saya serahkan kembali majlis kepada saudari moderator. Terima kasih saudari. Syukur saya juga berada dalam keadaan sihat dan cukup bersemangat untuk berbicara tentang hak asasi manusia pada hari ini. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kita yang kedua. Nampak yakin dan tenang berada di sebelah kiri saya, iaitu saudari Chai Jiling. Selamat datang saudari. Apa khabar saudari? Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengacara forum, saudari Baritira. Saya berada dalam keadaan yang baik. Bagaimana pula dengan saudari? Terima kasih saudari, saya juga sihat-sihat di sini. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel kita, kembali kita pada topik forum kita iaitu hak asasi manusia. Sidang hadirin yang saya kasihi sekalian, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama, saudari Anis Husna. Mohon saudari mengulas sedikit berkaitan hak pendidikan menurut Perlembagaan Persekutuan. Saya ingin mengulas sedikit berkaitan hak pendidikan menurut Perlembagaan Persekutuan. Dalam Perkara 12, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan hak berkenaan dengan pendidikan. Perkara 12-1 menjelaskan bahawa tidak boleh wujud diskriminasi terhadap mana-mana warga negara atas alasan agama, ras, keturunan atau tempat lahir dalam pentadbiran mana-mana institusi pendidikan dan dalam memberikan bantuan kewangan. Selain itu, dalam Perkara 153-3, Perlembagaan Persekutuan pula memperuntukkan hak pendidikan dan beasiswa istimewa untuk orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Menurut konvensyen-konvensyen dan undang-undang yang menjamin hak sama rata semua kanak-kanak untuk kualiti pendidikan di persekitaran yang menyeluruh edisi Malaysia, Anjuran Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu atau nama ringkasnya UNESCO, pendidikan menyeluruh adalah satu hak asasi manusia dan ia adalah pendidikan yang baik kerana berupaya menghasilkan pertimbangan sosial yang baik buat kanak-kanak. Pendidikan juga dikategorikan sebagai faktor utama pembangunan dan kemajuan sesebuah negara yang perlu dititik beratkan sejak kanak-kanak mula mampu untuk berkata-kata, iaitu sekitar usia 5 tahun. Menyedari kepentingan hak pendidikan kanak-kanak perlu dilindungi, pelbagai akta dan konvensyen telah digubal di dalam negara dan juga di peringkat antarabangsa. Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948 atau nama lainnya UDHR, Konvensyen Hak Kanak-Kanak 1989 CRC serta Akta Kanak-Kanak 2001 adalah antara usaha wujud dalam menjaga hak asasi kanak-kanak termasuklah hak pendidikan. Malah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia pula atau nama lainnya Suhakam juga memainkan peranan penting dalam memelihara hak pendidikan bagi kanak-kanak di Malaysia melalui mandatnya sebagai badan yang memantau sebarang bentuk diskriminasi dan penafian hak asasi di Malaysia. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih saudari ahli panel pertama, saudari Anis Husna. Benar kata saudari tadi, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam juga memainkan peranan penting dalam memelihara hak pendidikan bagi kanak-kanak di Malaysia melalui mandatnya sebagai badan yang memantau sebarang bentuk diskriminasi dan penafian hak asasi manusia di Malaysia. Sungguh terkesan di hati saya apabila mendengar butir bicara sebentar tadi. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudari Chai Jiling. Saudari Chai Jiling, bolehkah saudari memberikan penerangan yang lebih mendalam atau lebih jelas tentang hak asasi manusia? Terima kasih saudari pengerusi majlis yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Menurut Kutara Basuki 1998,
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia dan bersifat universal. Isu hak asasi manusia merupakan isu yang sentiasa menjadi tumpuan di setiap negara. Secara teorinya, setiap individu mahukan keadilan dan kesesamaan terhadap hak diri mereka. Secara umumnya, hak asasi manusia diakui sebagai hak fundamental, hak yang tidak boleh diabaikan oleh hukum, pemerintah dan masyarakat kita kerana kewujudan hak asasi manusia membawa hak ke atas seseorang individu untuk memperoleh keadilan diri, kebebasan dan kehidupan yang aman di sesebuah negara. Sebenarnya, hak kemanusiaan dapat dilihat dari dua segi iaitu moral dan perundangan. Dari segi perundangan, hak kemanusiaan ini merupakan satu bentuk hak yang dinikmati oleh seorang warga negara sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang negara tersebut. Manakala dari segi moral, hak kemanusiaan merupakan satu tanggapan moral yang diterima dalam sekelompok masyarakat itu. Anggota masyarakat mengakui dan menerima hak-hak tertentu yang harus dinikmati oleh anggota masyarakat berkenaan walaupun perkara itu tidak terdapat dalam undang-undang. Menurut Aswa Abdul Rahman 2010, Perlembagaan Persekutuan menyebut mengenai hak asasi manusia dan menjadi rujukan utama kepada hak asasi manusia di Malaysia. Di negara kita, hak asasi cuba diketengahkan dalam keadaan yang adil dan seksama secara holistik melalui Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Walau bagaimanapun, setiap peruntukan di bawah bahagian 2 tidak bersifat mutlak kerana semua peruntukan itu tertakluk kepada sekatan yang dikenakan melalui undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen Kerajaan. Baiklah, jelaslah kita lihat bahawa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip bahawa setiap orang dilahirkan setara dalam hakikat dan hak-haknya. Kesetaraan memastikan bahawa semua individu memiliki hak yang sama dan layak menerima tingkat penghormatan yang sama. Oleh itu, perlindungan hak asasi manusia merupakan landasan bagi keadilan, perdamaian dan kesejahteraan sosial dalam suatu masyarakat. Baiklah, saya serahkan balik kepada saudari pengacara forum. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari ahli panel kedua iaitu Chai Jilin. Sekarang mari kita beralih kepada saudari ahli panel pertama sekali lagi. Saudari, saya ingin bertanya kepada saudari tentang organisasi apa yang melindungi hak asasi manusia. Terima kasih saudari. Saya yakin warga Dewan tidak lagi asing dengan Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan atau nama lainnya UNESCO yang telah saya terangkan sebentar tadi. UNESCO adalah salah satu agensi Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu yang memainkan peranan untuk membawa keamanan, keselamatan dan keharmonian kepada dunia dengan menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan, sains dan kebudayaan. 4 tonggak pendidikan seperti yang dinyatakan oleh UNESCO yang perlu dikuasai oleh murid ialah belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi apa dan belajar untuk hidup bersama. Yang pertama, saya akan terangkan berkenaan belajar untuk mengetahui. Belajar untuk mengetahui adalah salah satu alat yang penting dalam proses pembelajaran. Ia adalah satu alat kognitif di mana seseorang mesti memperoleh untuk memahami kerumitan persekitaran dan seterusnya memaksimumkan potensi kecemerlangan. Belajar untuk mengetahui juga sebagai keperluan asas yang dapat memudahkan pembelajaran pada masa hadapan. Seseorang juga mesti mengetahui orang di sekelilingnya melalui komunikasi dan juga interaksi. Yang kedua, saya akan terangkan berkenaan belajar untuk melakukan, iaitu bermaksud pendidikan mesti dapat melengkapkan seseorang dengan kemahiran yang penting, yang mana akan membolehkan seseorang itu terus hidup dan mengambil bahagian dalam dunia global secara berkesan. Potensi seseorang akan digilap dalam proses pembelajaran sehingga seseorang dapat melakukannya dengan perubahan kepada persekitaran pada masa hadapan.
Yang ketiga, belajar untuk menjadi apa, pula menekankan bahawa pendidikan seharusnya mampu untuk membangunkan seseorang secara holistik daripada segi jasmani, intelek, rohani, emosi dan sosial seperti yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan mesti menyediakan peluang untuk seseorang membangunkan potensi sepenuhnya supaya dia dapat berfikir dan menilai secara kritis dan bebas, dapat membuat keputusan yang baik, dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam kehidupan mereka dan seterusnya bertanggungjawab ke atas tindakan yang diambil. Belajar untuk hidup bersama pula adalah satu lagi tonggak yang penting kerana tiada siapa yang dapat hidup bersendirian di dunia ini. Pendidikan perlu menyedarkan individu tentang kepentingan kedamaian di dunia. Individu mesti diberi pendedahan tentang nilai-nilai hak asasi manusia, prinsip-prinsip demokrasi, memahami dan menghormati kepelbagaian sosio-budaya, toleransi dan memupuk keamanan dalam masyarakat serta menjalin hubungan sesama manusia tanpa mengira perbezaan latar belakang. Saya kira itu sahaja daripada saya. Kita kembali kepada saudari moderator. Terima kasih saudari panel pertama Anis Husna. Penjelasan saudari sungguh menusuk pada hati saya kerana setiap yang diterangkan oleh saudari sebentar tadi sungguh bermakna. Benar kata saudari, individu mesti diberi pendedahan tentang nilai-nilai hak asasi manusia, prinsip-prinsip demokrasi, memahami dan menghormati kepelbagaian sosial budaya, toleransi dan memupuk keamanan dalam masyarakat. Baik, kita beralih kepada saudari Chai Jiling, ahli panel kita kedua. Sepertinya dia sedang menunggu-nunggu gilirannya untuk ditanya. Saudari Chai Jiling, bolehkah saudari menerangkan tentang Suhakam ataupun lebih dikenali sebagai Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia? Terima kasih diucapkan kepada saudari Bavitira. Bagi melindungi hak asasi manusia di negara kita, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia ataupun singkatannya Suhakam telah ditubuhkan. Suhakam merupakan sebuah badan berkanun yang telah ditubuhkan oleh Parlimen di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 1999 di bawah Akta 597. Suhakam ini memainkan peranan yang amat penting untuk memupuk kesedaran serta menyediakan pendidikan berhubung kait dengan hak asasi manusia kepada masyarakat selaras dengan Seksyen 4-1-A Akta 597 itu. Sejak penubuhannya, Suhakam telah menjalankan beberapa program pendidikan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menanamkan kesedaran dan amalan hak asasi manusia dalam kalangan guru dan juga murid sekolah. Contoh program yang telah dijalankan adalah seperti Persidangan Kebangsaan Pendidikan Hak Asasi Manusia di Sekolah, Siri Bangkir Pendidikan Hak Asasi Manusia untuk Pegawai Kanan Jabatan Pelajaran Negeri, Bangkir Pendidikan Hak Asasi Manusia untuk Jurulatih Utama Kaunseling dan juga Bangkir Pendidikan Hak Asasi Manusia untuk Jurulatih Utama Pendidikan Sivil dan Kenegaraan. Itu sahaja daripada perkongsian saya. Terima kasih. Kembali pula kepada saudari pengerusi forum iaitu saudari Bavitira. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudari ahli panel kita yang kedua. Soalan saya yang seterusnya buat ahli panel kita, sekali lagi saya ingin bertanya kepada saudari tentang sedikit info tambahan mengenai hak pendidikan di mana keperluan untuk menggalakkan kesedaran dan memberikan pendidikan hak asasi manusia kepada setiap rakyat. Terima kasih saudari moderator. Saya ingin menambah sedikit mengenai hak pendidikan di mana keperluan untuk menggalakkan kesedaran dan memberikan pendidikan hak asasi manusia kepada setiap rakyat demi menjamin kesejahteraan mereka. Suhakam telah ditubuhkan untuk mendidik rakyat Malaysia mengenai hak-hak ini. Falsafah pendidikan negara bermatlamat untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi dan juga sosial. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Falsafah ini selaras dengan usaha untuk menggalakkan kesedaran hak asasi manusia di kalangan rakyat Malaysia. Selain itu, perisytiharan hak asasi manusia sejagat ataupun UDHR yang telah saya sentuh sebentar tadi menekankan bahawa pendidikan yang dapat membentuk perkembangan kepribadian manusia harus diberikan kepada setiap insan di dunia ini. Sehubungan itu, Suhakam Bahasrat menegaskan lagi pengajaran pendidikan hak asasi manusia di sekolah, terutamanya di Malaysia. Ini adalah kerana sekolah merupakan satu institusi unggul yang menjadi tempat membangunkan insan dan kehidupan seseorang manusia. Sekolah menjadi satu tempat pembentukan minda dan juga tingkah laku generasi muda. Pendidikan hak asasi manusia merupakan satu usaha membentuk pemahaman mengenai hak asasi dan tanggungjawab di kalangan pelajar untuk memberi kepekaan mengenai hak orang lain dan menggalakkan perlakuan bertanggungjawab untuk melindungi hak setiap orang di sekolah dan di dunia luar. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih saudari ahli panel pertama Anis Husna. Saya sependapat dengan saudari di mana pendidikan hak asasi manusia merupakan satu usaha membentuk pemahaman mengenai hak asasi dan tanggungjawab di kalangan pelajar untuk memberi kepekaan mengenai hak orang lain dan menggalakkan perlakuan yang bertanggungjawab. Seterusnya, mari kita beralih kepada saudari ahli panel kita yang kedua. Saudari, saya ingin mendengar pendapat saudari tentang 5 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bolehkah saudari menerangkannya dengan lebih jelas? Terima kasih saudari. Soalan yang amat menarik. Saya akan menerangkan satu persatu. Baiklah, berdasarkan perkara 5 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia mempunyai kebebasan diri yang dilindungi oleh undang-undang negara. Di bawah hak kebebasan ini terdapat 5 fasa telah disenaraikan. Yang pertama, dalam fasa 1 menyatakan bahawa tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Fasa kedua pula ialah berkaitan dengan jika pengaduan dibuat kepada Mahkamah Tinggi atau kepada mana-mana hakim Mahkamah Tinggi menyatakan bahawa seseorang adalah ditahan dengan menyalahi undang-undang, maka mahkamah itu hendaklah menyiasat pengaduan itu dan melainkan sudah berpuas hati bahawa tahanan itu adalah sah di sisi undang-undang. Jadi, mahkamah itu hendaklah memerintahkan orang itu dibawa ke hadapan mahkamah dan melepaskannya. Peruntukan ini merujuk kepada hak bagi mana-mana individu yang pernah ditahan untuk membuat permohonan di Mahkamah Tinggi sekiranya individu tersebut merasakan bahawa penahanan tersebut adalah tidak sah. Fasa 3 pula menyatakan bahawa jika seseorang ditangkap, maka dia hendaklah diberitahu dengan seberapa segera alasan-alasan kenapa dia ditangkap dan dia hendaklah dibenarkan berunding dengan pengamal undang-undang pilihan raya. Di bawah peruntukan ini, terdapat 2 hak yang dinyatakan iaitu hak untuk mengetahui alasan-alasan sesuatu penangkapan serta hak untuk berunding dan dibelah oleh peguam belah pilihan orang yang ditangkap itu. Fasa 4 pula menyatakan jika seseorang itu ditangkap dan tidak dilepaskan, maka orang itu hendaklah dibawa ke hadapan seorang magistrate dengan segera dalam tempoh 24 jam dan orang itu tidak boleh ditahan selanjutnya dengan tiada kuasa magistrate. Manakala fasa 5 iaitu yang terakhir merupakan fasa 3 dan fasa 4 tidak dipakai terhadap orang negara musuh. Terima kasih saudari ahli panel kedua, saudari Chai Jiling. Benar apa yang dikatakan oleh saudari sebentar tadi. Saya juga suka pendapat saudari tentang 4 fasal yang saudari telah jelaskan sebentar tadi. Tetapi saya tidak berpuas hati. Saya ingin mendengar lagi pendapat daripada saudari. Saudari, apakah isu pasal kebebasan diri yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini?
Terima kasih Saudari Bawitira ke atas soalan yang telah dikemukakan tadi. Baiklah, seperti yang saya jelaskan tadi, di bawah perkara 5 Perlembagaan Persekutuan, rakyat Malaysia mempunyai kebebasan di bawah perlindungan undang-undang. Jadi, apabila kita membincangkan hak kebebasan diri ini, banyak isu hangat sering diperdebatkan. Contohnya, Fasal 3 Perkara 5 dalam Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa jika seseorang ditangkap, maka ia hendaklah diberitahu dengan seberapa segera tentang sebab-sebabnya ditangkap dan ia hendaklah dibenarkan berunding dengan seorang pengamal undang-undang. Fasal ini bermaksud jika seseorang warga negara yang ditangkap oleh pihak polis, maka beliau hendaklah diberitahu tentang sebab-sebab dia ditangkap dengan alasan-alasan yang tertentu. Hal ini bertujuan untuk membolehkannya berunding dengan peguam yang dipilihnya dan beliau berhak dibela oleh peguam tertentu. Di bawah peruntukan ini, terdapat dua hak yang dinyatakan, iaitu hak untuk mengetahui alasan-alasan sesuatu penangkapan dan juga hak untuk berunding dan dibela oleh peguam bela pilihan orang yang ditangkap. Di Malaysia, hak ini dikatakan mendapat kritikan yang hebat kerana beberapa keputusan mahkamah yang tidak jelas mengenai hak ini sama ada mutlak ataupun tidak yang sekaligus menimbulkan persepsi negatif rakyat terhadap mahkamah. Hal ini demikian kerana jika mahkamah telah memutuskan bahawa sekiranya sesuatu penahanan itu dapat dibuktikan bercanggah dengan hak yang pertama yang diperuntukkan dalam perkara 5.3 itu, iaitu hak untuk mengetahui alasan-alasan sesuatu penahanan, maka penahanan tersebut boleh dikira sebagai penahanan yang tidak sah. Namun untuk yang hak kedua ialah hak untuk berunding dan dibela oleh peguam bela, mahkamah menambah sekiranya terbukti bahawa mana-mana individu yang tidak dibela oleh mana-mana peguam bela seperti yang dinyatakan itu, maka penahanan itu dikatakan sah juga. Keputusan ini telah mendapat kritikan daripada sebahagian pakar ilmuwan termasuklah Profesor Dr. Abdul Aziz Bari yang berpendapat bahawa hak yang kedua bukanlah hak yang mutlak. Beliau juga menambah bahawa kedua-dua peruntukan ini sepatutnya ditafsir secara sama berat dan rata. Melihat kepada perkara di atas, kerajaan seharusnya meneliti dan memikirkan solusi yang terbaik bagi menyelesaikan masalah ini. Sekian, saya kembalikan kepada saudari pengerusi forum. Terima kasih. Wah, sungguh menarik sekali penjelasan yang disampaikan oleh saudari ahli panel kedua kita, iaitu Chai Jiling sebentar tadi. Ya, benar saudari. Melihat kepada perkara-perkara yang telah saudari jelaskan sebentar tadi, kerajaan seharusnya meneliti dan memikirkan solusi yang terbaik bagi menyelesaikan masalah-masalah ini. Seterusnya, saya ingin beralih kepada saudari ahli panel pertama kita, Saudari Anis Husna. Nampaknya saudari mempunyai banyak perkara untuk dibincangkan. Okey saudari. Saudari boleh tak menerangkan tentang hak bersuara dengan jelas? Terima kasih saudari. Kita beralih pula kepada hak asasi berikutnya, iaitu kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara setiap orang sebahagian daripada hak asasi setiap manusia. Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948 ataupun UDHR memperuntukkan dengan jelas kebebasan setiap manusia di serata dunia untuk bersuara bagi meluahkan pandangan dan pendapat mereka. Penting juga untuk kita ketahui, kebebasan individu untuk bersuara juga adalah penting bagi mengekalkan semangat demokrasi yang telah lama diamalkan di negara kita, iaitu semenjak negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Setiap jenis kebebasan, termasuklah kebebasan untuk bersuara dan memberikan pendapat, adalah asas kepada kewujudan demokrasi dalam sesebuah negara serta ianya penting bagi menjamin serta melindungi maruah setiap diri manusia itu sendiri serta menjamin kemajuan dan pembangunan negara. Walaupun kebebasan kebebasan untuk bersuara telah dihadkan berdasarkan peruntukan perkara 10-3 Perlembagaan Persekutuan, ia tidak bermakna
pihak pemerintah boleh merangka sebarang jenis undang-undang bagi menutup terus kebebasan setiap rakyat Malaysia untuk bersuara, ataupun menggunakan sebarang jenis peruntukan undang-undang sedia ada dalam negara kita bagi mengekang hak setiap rakyat untuk bersuara. Hak orang ramai untuk bersuara mesti diberikan keutamaan kepada setiap orang supaya setiap orang tidak dapat merasakan diri mereka dipinggirkan ataupun disisihkan dalam kemajuan dan pembangunan negara. Itu sahaja, saya serahkan kepada saudari moderator. Terima kasih saudari ahli panel pertama. Benar saudari, saya sangat setuju dengan pendapat saudari. Hak orang ramai untuk bersuara mesti diberi keutamaan supaya setiap orang tidak merasakan diri mereka dipinggirkan atau disisihkan dalam kemajuan dan pembangunan negara. Terima kasih saudari. Seterusnya, saya ingin mendengar kembali pendapat saudari ahli panel kedua kita, Chai Jiling. Saudari Chai Jiling, bolehkah saudari menjelaskan tentang hak asasi seterusnya? Bolehkah saya dengar pasal hak asasi kesamarataan? Terima kasih diucapkan kepada saudari Baritira. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada perkara 8 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang berkaitan dengan kesamarataan. Dalam hak kesamarataan ini, terdapat 5 fasal juga telah disenaraikan. Fasal 1 telah memperuntukkan semua orang adalah sama rata dan berhak mendapat perlindungan sama rata di sisi undang-undang. Seterusnya, fasal 2 menekankan bahawa diskriminasi tidak seharusnya berlaku disebabkan faktor perbezaan agama, kaum, keturunan, tempat lahir dan juga jantina dalam mana-mana seperti pemerolehan, pemegangan atau pelupusan harta atau berhubungan dengan penubuhan atau pertukangan, perniagaan, profesion, kerjaya dan juga pekerjaan. Fasal 3 pula memperuntukkan bahawa rakyat Malaysia tidak boleh bersifat diskriminasi yang memihak kepada mana-mana orang atas alasan bahawa dia seorang rakyat raja bagi mana-mana negeri. Fasal 4 memperuntukkan bahawa tiada pihak berkuasa di mana-mana bahagian persekutuan di luar bidang kuasa pihak berkuasa itu. Namun begitu, terdapat beberapa isu mengenai prinsip kesamarataan di Malaysia, antaranya adalah isu jantina dari sudut ekonomi, isu ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum wanita tidak pernah lekang daripada bibir masyarakat di Malaysia. Antara bentuk diskriminasi yang lazim berlaku dalam kalangan pekerja wanita ialah penerimaan upah atau gaji yang lebih rendah berbanding pekerja lelaki. Selain perbezaan gaji, pekerja wanita juga terdedah kepada bentuk diskriminasi yang lain seperti gangguan seksual, pengasingan pekerjaan antara jantina, diskriminasi dalam pengambilan pekerja dan kenaikan pangkat. Diskriminasi dalam pekerjaan boleh menyebabkan prestasi kerja merosot yang akhirnya mempengaruhi niat pekerja wanita yang menjadi mangsa diskriminasi ini untuk terus kekal bekerja di organisasi itu. Hal ini seterusnya membawa kepada tuntutan bagi memperjuangkan hak-hak wanita yang dinamai sebagai hak kesamarataan gender, iaitu membenarkan hak yang sama kepada lelaki dan juga wanita dalam semua perkara. Setakat ini sahaja sidang hadirin, saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi forum iaitu saudari Baritira. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi rumusan bual bicara daripada semua ahli panel kita tentang hak asasi manusia. Tuntasnya, bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat, kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa kenal erti jemu. Kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Terima kasih kepada semua ahli panel yang hadir untuk membicarakan hak asasi manusia kita pada hari ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu berkenaan hak asasi manusia ini. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat kepada semua hadirin yang dihormati.
Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayu dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai, terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tingginya terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum kita pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini selanjutnya. Mohon mengundur diri. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.